A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semuanya? Kejap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak tadi masalah internet minta maaf banyak hari ini kita belajar tentang sesuatu kehebatan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang umat Islam kena fikir, sesuatu yang di mana yang umat Islam tak sedar bahawa di saat manusia tidak tahu, manusia terkapai-kapai mencari apa yang ada kelebihan air zam-zam kepada manusia. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang kehebatan air zam-zam. Di mana air zam-zam ini adalah satu di mana kehebatannya subhanallah. Dan Ustazah sendiri salah satulah lebih 20 tahun yang lampau Ustazah menggunakan salah satunya ialah kehebatan air zam-zam. Jadi hari ini nanti insya-Allah kalau Allah memberi kesempatan, keizinan, internet pun bagus, Ustazah akan tunjuk bagaimana anak yang kanser, bagaimana cara Ustazah bagi, bukan hanya sekadar bergantung pada air zam-zam. Ada yang sumber-sumber lain, tetapi air zam-zam tu salah satu yang digunakan oleh Ustazah untuk merawat penyakit-penyakit. Dan dia berkaitan juga air zam-zam ini nak membuktikan kebenaran air zam-zam itu ada makanan dan minumannya. Masa pesakit Ustazah masa tu dia anak-anak kecil Jadi insya-Allah nanti di penghujung dia nanti kalau Allah izinkan Ustazah jumpa balik anda akan lihat kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah dan air zam-zam supaya umat Islam lihat buka satu mukjizat, satu kehebatan yang Allah beri, masih memberi kepada umat akhir zaman. Ni diberi kepada dan ada cerita, bukan sekadar cerita. Ini yang Allah Ta'ala nak beri keyakinan kepada umat Nabi SAW tentang bagaimana seorang wanita yang bersabar dan juga bagaimana seorang anak yang kecil di mana Allah Ta'ala memberi kebaikan sehingga umat akhir zaman membuka mata. Kalau tidak, dia kata tidak ada ubat, tidak ada penawar sesuatu yang carilah air zam-zam. Cari air zam-zam. Jadi saya nak membuktikan, menunjukkan kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW apabila mereka menjadikan air zam-zam ini adalah salah satu kaedah perubatan yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan nanti Allah memberi keizinan untuk saya share, saya kongsi untuk menunjukkan bagaimana anak yang kanser kronik mereka ini berubat. Salah satu yang saya gunakan ialah air zam-zam. Maknanya 20 tahun yang lalu lah sebelum air zam-zam ini disekat di dalam Malaysia. Jadi maknanya di sini supaya umat Islam jadi ada kesedaran kita ni sebenarnya anak-anak kita ramai yang tak tahu kehebatan yang maknanya ada kebenaran iaitu tentang air zam-zam. Air zam-zam dan ini adalah salah satu yang kita semua kena faham dalam salah satu rawatan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan insya-Allah Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi kita bersama dengan Ustaz Haji Zaidi bin Haji Tohirin memulakan pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, mengambil Pak Senawi di Madrasah Nadoh Bukit Besar Kedah, melanjutkan ke Universiti Al-Azhar dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab, mengikut daurah musim panas di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman bersama Habib Omar Al-Hafiz, dan mengikut daurah Tahfizul Quran di Karachi, Pakistan. Dan guru di Sekolah Menengah Agama Tinggi Sungai Manggis, Selangor, dan pernah kerja sebagai penolong pengurus Pusat Agihan Zakat Selangor iaitu MAIS, dan juga penyelaras Masjid Daerah Gombak. Dan guru hadis beliau pula ialah Syekh Abdul Hadi Khafsah daripada Syria, dan juga Dr. Omar Hashim daripada Universiti Al-Azhar. Jadi untuk kita bersama-sama bagaimana kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada Persatuan Perubatan Sunnah ni kita ni persatuan
Persatuan kami berdaftar, ya, persatuan kami berdaftar, ya, Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibun Nabawi kami berdaftar, ya, dan kami di mana ustazah dan ustaz, ya, kami ada senarai, ya, dan juga beberapanya ada Akta 775, dan ustazah salah seorang diberi oleh amanah oleh Gapera, iaitu Tuan Azhar, ya, Gapera untuk Akta 775. Masa tu Akta 75 ni wajib kalau kita nak buat perubatan kena ikuti dulu Akta 775. Yang ni itu peringkat asas yang permulaan, ya. Jadi dan di sinilah juga, ya, ustazah nak beritahu supaya kita buka ilmu, supaya Allah membuka lapang dada kita untuk memahami, ya, ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 100%, supaya kita lihat, kita buka, kita belajar saja, kita belajar, kita buka, ya, ada ilmu perubatan, ya, yang di mana dalam Islam ada ilmu perubatan. Jadi ilmu perubatan sunnah ni luas. Jadi di sini untuk tidak buangkan masa, jadi ustaz kita bersama dengan Ustaz Haji Zaidi bin Tahirin, ya, untuk memberitahu pada kita, ya, setiap apa daripada kitab At-Tibun Nabawi ini ada dalam ada Al-Qurannya, ada hadisnya ada yang sahih. Jangan kata banyak yang sahih, ya. Kitab ni ada bukan direka-reka oleh ulama-ulama dahulu, tidak, ya. Apa yang dalam kitab ni ada Al-Qurannya dan ada, ya, tentang hadis-hadis yang sahih. Jadi kitab ni yang kita bawa pada JAKIM, lihat sendiri, benda ini bukannya ulama-ulama dulu buat mengikut logik akal dan sebagainya. Jadi tolong faham supaya ini memberi ilmu kepada masyarakat, ya, untuk kita lebih memahami, ya, tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Mudah-mudahan ini kebaikan akan datang, insya-Allah. Siapa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam siri pengajian kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan, ya, ubat yang pertama tradisional yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang kaji sedikit apa yang telah kita pelajari. Jadi di awal-awal kitab ini, saya tunjukkan lagi, ya, kitab ini, ya, kitab dalam bahasa Arab, ya, kitab dalam bahasa Arab, kitab karangan, ya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ini kitab tahun 700-an, ya, 700-an Hijrah. Sebelum ini saya ada kongsikan ulama lain, ya, Al-Hafidh Abi Nu'aim yang mengarang kitab sama judulnya, ya, At-Tib An-Nabawi. Itu kitab yang lebih lama daripada kitab ini, ya, tahun 400-an, ya, 480 berapa gitulah, ya, Hijrah. Jadi maknanya kitab itu lebih tua daripada kitab ni. Namun judulnya masih sama, At-Tib An-Nabawi, yang semuanya membahaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis yang sahih tentang, khususnya tentang perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari letak kita kitab ini, perubatan ini dalam satu khususnya Kitabut Tib, ya, yang tajuk dia tu, judul dia dinamakan Kitabut Tib, ya, kitab tentang perubatan.
Jadi daripada Imam Bukhari sendiri meletakkan kitab Tib di dalam Sahihul Bukhari, dan juga ulama-ulama saya pun sebenarnya dah cerita beberapa orang ulama-ulama yang sama menggunakan judul At-Tib An-Nabawi di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW khusus berkaitan dengan perubatan. Ini semua menunjukkan bahawasanya perubatan itu ada di dalam Islam. Ya. Dan perubatan di dalam Islam itu mempunyai pembahasannya tersendiri, mempunyai kaedah dan juga cara untuk merawat penyakit-penyakit. Dan kepada anda yang mendengar apa yang kita bahaskan ini, jangan anda samakan apa yang kami bicarakan ini dengan perubatan di luar. Ini apa yang dibahaskan di dalam kitab. Malah apa yang saya petik, apa yang saya katakan itu semuanya adalah daripada kitab ini dan juga beberapa kitab yang lain yang membahaskan tentang perubatan, umpama kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam mengarang kitab At-Tib Nabawi juga. Jadi kadang-kadang saya petik daripada pandangan, daripada kajian yang telah dilakukan oleh Imam Suyuti. Jadi janganlah bersangka buruk. Kenapa pula nak didahulukan sangka buruk daripada sangka baik? Itu semua bukan pendapat kita, bukan pendapat kami. Kami cuma sebutkan di dalam kitab begitu. Dan kemudian bila nak membahaskannya, perlu tabayun dulu. Yang kita bicarakan ini, kita tak sentuh pun perubatan di luar sana. Yang kita bicarakan ini ialah perubatan At-Tib An-Nabawi. Dan juga saya juga nak mengulas sedikit tentang ada orang mengatakan kitab At-Tib An-Nabawi ini tidak relevan di zaman sekarang. Itu satu pandangan yang jauh tersasar. Kerana di dalam kitab ini Imam Ibnul Qayyim mempunyai manhaj. Imam Ibnul Qayyim mempunyai manhaj di dalam penulisannya. Setiap permulaan tajuk-tajuk yang ingin dibahaskannya, ia dahului dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian disokong oleh barangkali ada juga hadis-hadis yang riwayatnya kurang tidak kuat, ada yang tarafnya dhaif. Namun apa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim ini, hadis-hadis itu diletak setelah dikemukakan di sana ada hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis ini walaupun kedudukannya dhaif, tidak semestinya hadis ini tidak betul. Barangkali ada masalah dalam soal periwayatan. Sebab tu kena belajar hadis dan kena banyak sangka baiklah. Jangan sangka buruk. Jangan syaitan masuk dalam diri kita, buat sangka-sangkaan yang bukan-bukan. Itu tak betul tu. Jadi hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini boleh dikatakan hampir semuanya pada awal hujah-hujahnya itu adalah dipilih daripada hadis-hadis sahihah, hadis yang sahih. Jadi kalau di dalam kitab ini yang terkandung ayat-ayat Al-Quran, terkandung di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW, ada orang mengatakan Tibun Nabawi ini tidak sesuai di zaman sekarang. Hanya sesuai di zaman dahulu, tidak kepada zaman sekarang. Jadi ini bermakna seolah-olah nak mengatakan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab ini, hadis-hadis Nabi SAW yang ada dalam kitab ini sudah tidak relevan lagi. Jadi saya ingatkan, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita teruskan, kita ulang kaji sedikit apa yang kita bahaskan ya. Pengarang kitab ini di awal-awal perbahasannya petik ayat Al-Quran ya, membahagikan pembahagian sakit itu kepada kismain, kepada dua bahagian. Ini ya, mengikut di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, sebut perkataan marad. Ya, marad itu ya, mempunyai ya, dua pengertian. Ya, perkataan marad ini sakit tu. Ya. Jadi sakit ya, di dalam menurut Al-Quran terbahagi kepada dua. Satu penyakit zahir, ya, maradul abdan, dan satu sakit bahagian hati, jantung hati kita, dipanggil maradul qulub. Ya. Dan kemudian itu pembagian penyakit. Maradul qulub pula, bahagian sakit jantung hati ini pula terbahagi kepada dua pula. Terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah ya, kerana asyak ataupun raib ya, syak ataupun raib ya, yakni syak maknanya ragu-ragu ya, ragu-ragu, dan asbab kepada ragu-ragu ini ialah kerana adanya ya nifaq ya, di dalam jantung hati. Jadi ini adalah penyakit yang pertama. Jadi kalau kita ragu dengan Al-Quran, kalau kita ragu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna orang itu mempunyai penyakit ya, jantung hati ya, penyakit hati lah ya. Orang yang ragu kepada Quran, orang yang ragu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ragu hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, orang yang ragu dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kan banyak ya, ada sunnah ya, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada takrir ya, ketetapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan, itu semua adalah merupakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang ragu ya, jadi maksud ragu, antara ragu itu ialah ya, meragui ya, apakah hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala relevan untuk zaman sekarang? Tidakkah Quran, hadis Nabi itu zaman dulu punya cerita? Ya, disampaikan kepada umat 1400 tahun yang dahulu. Sekarang zaman dah berubah, zaman semuanya dah moden ya. Jadi apakah relevan, apakah sesuai ya, apakah Islam itu soleh ya, sesuai, relevan di setiap zaman? Kalau zaman dulu ya, saya percaya, saya yakin. Tapi untuk zaman sekarang ini perlu buat kajian semula. Ini tanda-tanda ragu lah ni. Ya, orang yang ragu ya, terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh ya, mempercayai, berimannya kita kepada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengertian yang seperti itu. Ya, percaya, yakin pada zaman dahulu saja, tapi zaman sekarang ini perlu buat penelitian. Itu maknanya ya, anda mempunyai ya, satu penyakit. Inilah yang pengarang kitab ni maksudkan ya, penyakit maradul qulub ya, terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ialah syak ya, syak ragu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi ya. Alif Lam Mim, inilah dia Al-Quran, La Raiba Fi, yang tidak ada sedikit pun keraguan ya, tidak ada sedikit pun keraguan ya, sama ada keraguan ketulisannya, keraguan ya, sesuai zaman dulu, tak sesuai zaman sekarang, tidak boleh ragu ya. Maknanya kita ya, kena yakin dengan Al-Quran ini 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun ya. Kalau anda ada keraguan, katalah 99.9 anda yakin, tapi 0.01 tu anda tidak yakin, anda ragu, anda menyangka bahawa
ya dalam Al-Quran itu hanya sesuai di zaman dahulu, tidak sesuai zaman sekarang, rosak. Ya, rosak iman kamu dalam bab yakin, percaya, beriman dengan Al-Quran ni. Rosak. Sebab itu rujuk kepada guru-guru tauhid. Apabila ada orang ragu dengan Quran, hadis Nabi SAW, percaya bahawa ianya hanya sesuai zaman dahulu, tak sesuai zaman sekarang, apa hukum akidah dia tu? Nanti kalau saya cakap, nanti saya dikata mengkafir-kafirkan pula Jadi rujuk kepada guru tauhid. Apa hukum orang yang mempunyai kefahaman yang seumpama ini? Jadi bahaya sahabat-sahabat sekalian. Jadi mengikut Imam Ibn Qayyim, itulah dia orang yang ada penyakit. Bukan penyakit zahir, zahirnya sehat. Makan, minum, tidur, apa semuanya sehat. Tapi dia ada penyakit dalaman ni. Penyakit dengan Allah Ta'ala. Lebih bahaya manusia penyakit. Apa dalam Al-Quran, dia ragu. Apa dalam hadis Nabi, dia ragu. Sebab kalau kita nak tahu kan, inilah Allah Ta'ala tunjuk keimanan yang di mana salah seseorang tu beriman di tanah kering kontang waktu tu kan. Bagaimana seorang wanita Siti Hajar, bagaimana seorang Siti Hajar yakin, percaya, tawakal kepada Allah Ta'ala, di mana kesabaran seorang wanita, bagaimana di situ Allah Ta'ala beri keistimewaan sehingga kepada hari ini. Ini yang kita kena ingat, kita kena sedar, di mana Nabi SAW diingatkan kepada umat Nabi SAW. Siapa, kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, sebaik-baik di atas muka bumi ialah air Zam-Zam. Sebaik-baik air di atas muka bumi ini ialah air Zam-Zam. Padanya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar daripada penyakit. Ini daripada Rasulullah SAW. Rasul SAW kata kalamnya adalah benar. Kalau kita cari penawar ini tidak ada, carilah air Zam-Zam. Kita cari air Zam-Zam. Yang pelik, orang kita lebih percaya yang pelik, ini tak ada apa-apa, lebih percaya pada penapis-penapis air, orang percaya pula. Keluar pada orang ini daripada Rasulullah SAW sendiri. Di mana sebaik-baik air di atas muka bumi Allah Ta'ala ini ialah air Zam-Zam. Dan juga padanya terdapat makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan. Pelik kan orang kata makan makanan, tapi makanan ni yang mengenyangkan dan juga penawar daripada penyakit. Subhanallah. Jadi siapa di rumahnya ada air Zam-Zam, tolong jaga sebaik-baik mungkin. Itu satu permata yang berharga sangat. Jadi Ustazah minta, maknanya kita kalau boleh kita minta kerajaan yang maknanya kerajaan baru air Zam-Zam lepas ini dipermudahkan. Tidak lagi atas yang kata kalau orang ada urusan air Zam-Zam ni kena denda dan sebagainya. Seolah-olah macam orang yang ni air Zam-Zam dikatakan satu kesalahan besar pula. Pelik sekarang ni. Sebab kalau kita tengok dalam tu tak boleh. Tetapi ini yang umat Islam kena sedar, di mana awal-awal lagi mereka tarik air Zam-Zam untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu air Zam-Zam tak boleh bawa masuk Malaysia. Kadang-kadang keluarga dah pergi, tapi harap menteri kita, kalau boleh harap Perdana Menteri kita berbincang balik untuk orang yang balik haji, balik umrah dan sebagainya, mereka dapat bawa pulang kepada ahli keluarga mereka, dan beri rasa anak cucu cicit keturunan ini minum air Zam-Zam. Di situ adalah satunya air yang di mana terdapat makanan yang mengenyangkan dan juga penawar daripada penyakit. Jadi kita minta sangat sama-sama kita sampaikan supaya Perdana Menteri kita boleh bincang balik, dibawakan untuk Malaysia. Jadi kalau kata tiruan, kat mana-mana ada tiruan kan. Beras pun ada tiruan, benda lain pun ada tiruan. Jadi kita sama-sama naikkan supaya air Zam-Zam ini, supaya anak kita, generasi kita dapat minum air Zam-Zam, insya-Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam jantung hati mereka ada penyakit, di dalam sakit dalam ni, penyakit dalam ni, di dalam jantung hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Lantas Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi penyakit kepada mereka. Apabila mereka melihat orang-orang kafir zaman dahulu, apabila melihat Nabi SAW
bersama-sama dengan para sahabatnya dahulu, sedikit, tak ramai. Ramai orang yang mengeji, ramai yang mencela, ramai yang mengatakan bukan-bukan kepada Nabi SAW. Nabi SAW dikata gila, Nabi SAW dikata sesat, Nabi SAW dikata pemecah belah masyarakat. Ya, macam-macam hinaan ya kepada Nabi SAW. Malah sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengikut Nabi SAW diseksa. Ya, di apa lagi? Diseksa, ditangkap, ya, dipukul, diletak batu yang besar sebagaimana kepada Saidina Bilal, letak kat dada. Ya, jadi walaupun Nabi SAW di awal-awalnya mendapat kecaman yang hebat daripada masyarakatnya, tetapi lama kelamaan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW semakin diterima, semakin membesar, ramai. Akhirnya orang yang sekeras Saidina Umar, orang yang sekeras Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya Saidina Umar menjadi pembela kepada Islam. Jadi dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan melimpah ruah kepada Nabi SAW, kepada Islam di zaman itu, menjadi kedengkian kepada orang-orang yang ada di dalamnya sifat nifaq tadi. Orang yang ada penyakit di dalam hati ni, bila tengok Islam tu semakin diterima, Islam semakin tersebar, Nabi SAW semakin diterima oleh orang ramai, maka bertambah penyakitnya. Dia tambah sakit hati, dia tambah kedengkiannya tu bertambah lagi. Kenapa Nabi itu tak dibunuh saja? Kenapa Nabi dan juga pengikut-pengikutnya itu tidak diperangi sahaja? Maka kerana itulah selepas daripada zaman Makkiyah, bila saja Nabi SAW pergi ke Madinah, semakin membesar kedengkian dia itu bertambah sehingga akhirnya membawa kepada peperangan Badar, Uhud dan sebagainya. Kerana apa? Ni, fazadahumullahu marada. Penyakit dengki, penyakit marad dalam hati tu semakin dia masih hidup lagi, dia masih boleh bercakap lagi, dia masih live lagi. Jadi dengki, dengkinya dia ni si apa ni doktor sana tu minta maaf pula. Aduh, dia susah hati, dia makin inilah tanda orang yang ada penyakit hati. Allah Taala sebut fi qulubihim marad. Yang pertamanya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala akan tambah lagi penyakit dia. Dia akan semakin dengki kepada orang yang dia dengki itulah. Makin sebab tu sebenarnya kami baru balik daripada polis. Kami baru balik daripada polis dan masuklah sebahagian lagi orang yang nak followers ramai, nak view ramai, tapi pijak orang, dia fitnah orang, media kata yang bukan-bukan ini, supaya followers dia ramai, dia punya subscriber dia tu semakin ramai apa semua, tetapi dengan memijak orang, memijak orang dengan memperlekehkan orang, mengatakan bukan-bukan, kemudian buat fitnah dan menaburkan fitnah lagi. Dia ni dah elok, dah minta maaf, tapi rupanya dia minta maaf kepada saya setelah dia persoalkan, betul ke dia ni ustazah. Jadi saya putarlah balik ayat tu, betul ke anda ni ustaz? Jadi sama-sama sebenarnya, jadi kenapa pula yang ini kamu nak kecam? Sebenarnya sama je, dua-dua tak ada background agama, tapi ada keberangkalian untuk belajar di tempat lain, itu saya tidak pertikaikan. Jadi kalau nak minta maaf semualah, jangan satu juzuk-juzuk sebahagian saja. Jadi fitnah tu belum ditarik balik, saya beri masa seminggu. Kalau tidak, saya dah rujuk kepada peguam tadi,
Ya, betul tu, tindakan tu betul, beri masa seminggu. Ya, kalau tidak, ya, tindakan seterusnya lah. Ya. Jadi inilah dia, ya, yang Allah Ta'ala sebut fi qulubihim marad fazadahumullahi marada. Sebagian orang kafir zaman dahulu bertambah penyakit dia bila melihat Islam semakin berkembang, akhirnya membawa kepada apa? Ya, peperangan. Ya. Oh, kalau macam bunuh saja Islam, bunuh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunuh saja ya pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedengkian yang bertambah-tambah. Inilah penyakit. Ya, ini penyakit. Jadi penyakit kulub, penyakit hati ini terbahagi kepada dua. Yang pertama syak. Ya, biasanya orang-orang yang nifak, ya, yang di dalam hatinya ada penyakit nifak. Ya. Nifak ni munafik lah. Ya. Lidahnya kata percaya, beriman kepada Allah, kepada Rasul, tapi jantung hatinya ragu dengan Allah, ragu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah syahwah. Penyakit ya, hati ini terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ialah kerana nifak. Ya, yang kedua ya, kerana syahwat. Ya, apabila jantung hati manusia ya, diresapi dengan gejala hawa nafsu, ya, dikuasai jiwanya dengan hawa nafsu, ya, itulah penyakit. Ya, manusia itu akan ya, bertindak buat sesuatu yang melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana dorongan hawa nafsu ini menyebabkan orang akan berzina, ya, menyebabkan orang akan melakukan ya, perbuatan-perbuatan dosa, ya, menyebabkan orang ni orang yang ada penyakit jantung ni kerana hawa nafsu, ya, jadi dia akan ya, melontarkan fitnah, ya, dia akan ya, mengumpat, ya, mengumpat, memfitnah, tajassus, ya, tak suka bertabayun. Ini semua dalam kategori orang yang ada penyakit jantung hati. Jadi kalau kita nak tahu salah satu ubat penawar kadang-kala hati kita menjadi kerat dan sebagainya, ya, salah satunya kuncinya banyak minum air zam-zam. Masya Allah. Siapa yang pergi ya umrah atau haji, ya, kalau boleh jangan minum air lain, minum air zam-zam. Ya, mandi dengan air zam-zam. Sebab apa? Banyak minum air zam-zam merupakan ya adalah sebahagian dari tanda keimanan. Ya, nak menunjukkan dan tanda kebebasan daripada sifat munafik. Ya, banyak minum air zam-zam. Ya, kita risau kan, kalau kita risau ya kita berjumpa dengan Allah, kita ada sifat munafik. Semua ni kita takut. Kita takut, ustazah pun takut, ustaz pun takut. Ya, tapi pesakit-pesakit sunnah, kalau anda pergi ke umrah atau ke haji, ya, minumlah air zam-zam sebanyak yang mungkin. Kerana ya apabila banyaknya minum air zam-zam ini, ya, ini tandanya kesebahagian daripada tanda keimanan dan juga ya, ia akan membuangkan dan tanda kebebasan daripada sifat munafik. Ya. Kerana orang-orang munafik dia tidak mempercayai kelebihan air zam-zam. Ya. Dia ragu. Dia ragu dengan air zam-zam. Lepas tu dia tidak merasa. Sebab tu kalau orang yang sakit Ustazah 20 tahun yang lalu, salah satu kunci Ustazah memang air zam-zam. Sebab tu Ustazah ni lihat, memang Ustazah nampak kehebatannya air zam-zam ni. Subhanallah. Lepas tu kita sama-sama ya minta kepada kerajaan yang baru ni halusi balik. Ya, yang di mana dulu air zam-zam dilarang bawa masuk ke Malaysia. Kali ini minta berbincang dengan kerajaan Arab Saudi bagaimana air zam-zam dibenarkan semula di dalam Malaysia untuk ya, kita yang tak mampu nak pergi umrah haji. Ya, sebab umrah haji nak pergi makin lama makin mahal. Ya, jadi kita minta ya supaya benarkan ya apa syarat, tapi benarkan air zam-zam supaya anak-anak sekarang ni ramai orang terlampau banyak penyakit. Ya, kita nak ya salah satu cadangan kita air zam-zam adalah sebaik-baik ya adalah penghulu kepada air, dan orang kata sebahagiannya ialah memang mengatakan dia air daripada syurga Allah Taala. Jadi ini adalah rahsia yang Allah beri ya dan hadiah Allah beri ya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbahasan seterusnya tu memberitahu tentang ya, rawatan untuk penyakit jantung hati ini. Jadi untuk rawatan penyakit jantung hati ini tidak ada ubat sebenarnya sahabat. Ya, ubat-ubat zahir ni tidak ada, melainkan ya rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubat kepada penyakit ni yang bahagian kedua ni maradul qulub ini
ya, tidak boleh disembuhkan oleh ya ubat-ubat zahir ni. Tak boleh. Ya. Yang boleh merawat penyakit ya batin ini, sama ada syak ataupun syahwat, itu hanyalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang ya menetapkan, yang menciptakan ya penyakit-penyakit ini, maka solusi penyembuhannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut ya Al-Quran ini adalah syifa ya kepada lil mukminin, ya, tak sebut kepada lil muslimin. Kenapa Allah Ta'ala sebut lil mu'minin? Kepada orang yang percaya dan yakin sahaja, Allah Ta'ala akan berikan penyembuhan dengan Al-Quran ini untuk merawat penyakit bahagian kulub ini, jantung hati ini. Tapi kepada orang yang ragu, awal-awal lagi dia dah ragu dengan Quran, awal-awal lagi dia dah ragu dengan hadis Nabi SAW, dia dah ragu dengan habbatus sauda awal-awal lagi. Kalau sekarang, zaman sekarang ini, dia makan, dia konsumsi habbatus sauda, ya, memang tak dapat penyembuhan. Sebab apa? Awal-awal lagi dia dah ragu dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Menjadi rahmat, menjadi penyembuh lil mu'minin, kepada orang yang percaya dan juga yakin. Ya, tapi kalau dia tidak percaya, kalau dia tidak yakin, ya, maka dia tidak akan mendapat ya syifa dan juga rahmah. Ya, kedua-duanya mereka tak dapat. Ya, ini rahsia. Sebab itu dalam perbahasan ulama-ulama, ya, di sana ada atiba ya al-qulub, ya, pakar-pakar perubatan bahagian batin, ya, bahagian ya jantung hati ni, ya, bahagian batin ni, ya, bahagian batin ni tak ada siapa manusia yang kita ni, ya, sepakar mana pun, makhluk ni sehebat mana pun, sebakul PhD sekalipun, dia tidak akan mampu untuk merawat penyakit bahagian kedua ni, ya, penyakit kulub ini. Tak boleh. Ya, dia hanya Quran dan juga hadis Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk merawat ya ni ya, penyakit dalaman. Sebab itu biasa kita dengar penyakit zahir mudah dirawat, untuk dirawat. Tapi penyakit, kalau kita ada penyakit dengki, ya, kalau kita ada penyakit, ya Allah, itu kita kena takut, ragu dengan Allah Ta'ala, ragu dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kita takut. Macam orang kata lah, ya, macam Datuk dia kata, ustazah, saya rasa ustazah pun dia tak kenal ustazah, tapi nak ulas tentang ustazah. Ya, ustazah pun kemungkinan ustazah tak tahu, ustazah pun makan Panadol, padahal ustazah tak pernah makan Panadol. Ya, ustazah semua hidup, ustazah pun, anak-anak ustazah pun ustazah tak pernah ajar ya makan Panadol, dan ustazah tak pernah ajar ya diri ustazah anak ustaz, ya, kalau kami ni makan ubatan-ubatan, kami cuba mengikuti apa dalam terkandung pada At-Tibbun Nabawi. Bagaimana kehebatan ya dalam kitab At-Tibbun Nabawi, perubatan cara sunnah Rasulullah. Bila kita sakit demam macam mana, sakit gigi macam mana, bila kita menahan sakit macam mana, diajar dalam Al-Quran, diajar dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ini yang kita nak tanam keyakinan. Orang kata, wah, ini keyakinan ya. Sebab masalahnya kita lihat kehebatan tu lebih ustazah dah 20 tahun. Ya, mula-mula ustazah sendiri lalui. Ya, lepas tu ustaz, anak-anak semua, ya, bagaimana kami lalui. Lepas tu ya ustazah rawat ya pesakit-pesakit. Ya, 20 tahun yang lalu. Ya, lepas tu bila sekarang ni, bila ustazah rawat bantu, bagaimana ya penyakit yang kata pelik dah, bagaimana pesakit. Sepatutnya you all berfikir macam mana perubatan cara sunnah Rasulullah ni merawat pesakit yang sakit, ya, menahan kesakitan mereka. Sebab itu perubatan sunnah, ya, dia merawat sakit anda, bukan menyimpan sakit, bukan menahan sakit. Dia keluarkan penyakit tu dan dia merawat sakit. Dan dia tidak akan berterusan akan sakit. Kalau nak faham. Sebab tu saya kata tabayun, jumpa ustazah. Ya, Datuk Daniel mungkin dia belajar perubatan cara yang lain. Ustazah memahami perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Sebab tu saya kata keyakinan. Sebab ustazah ilmu berserta dengan amal. Jadi benda yang ustazah lalui, ustazah nak ceritakan, ya, nak sampaikan, supaya manusia di luar sana tahu ya bahawa masih relevan perubatan sunnah Rasul SAW. Macam mana air Zam-Zam.
Ya, tak tunjuk air zam-zam. Ada pesakit yang datang, anak kecil dia kalau minum air susu dia akan berlaku ada tiap badan. Minum susu tak boleh. Salah satu kunci yang Ustazah guna ialah air zam-zam. Sebab Ustazah percaya air zam-zam tu mengenyangkan dan air zam-zam itu penawar. Dan tengok budak tu makin sihat atau makin sakit. Ya, sebab Ustazah yakin ya kepada air zam-zam itu mengenyangkan dan air zam-zam itu juga adalah penawar kepada penyakit. Jadi ini ya atas siapa yang yakin, siapa tak yakin, tak percaya terserah. Ya, sebab Ustazah bercerita atas apa yang Ustazah lalui pengalaman dan Ustazah bantu merawat sakit. Jadi itu atas pengalaman terpulang ya, tak boleh nak paksa orang ikut apa yang kita ni, kita tak boleh. Tapi salah ke ya sakit hati ke kalau Ustazah mencerita kehebatan perubatan sunnah Rasulullah SAW? Yes, ya, adakah menasihati kalau yang kehebatan di luar sana silakan. Tidak ada halangan sedikit pun. Tetapi Ustazah nak mencerita kehebatan perubatan sunnah Rasulullah SAW ni apabila 100% kehebatannya subhanallah. Benarnya Allah ya, benarnya Rasulullah SAW relevan sehingga sekarang. Air zam-zam tak pernah berubah. Kalau orang kata ya, oh dah tak relevan dah zaman sekarang. Air zam-zam rasa dulu zaman bermulanya apa yang diuji oleh pada Siti Hajar dan sebagainya ya. Sehingga sekarang air zam-zam tu tidak berubah rasa lain. Orang kata dah tak, kalau orang kata tak relevan, tak ada pun kata air zam-zam payau, kita tetap rasa payau dia sama. Jadi cubalah fikir betul-betul ya. Kalau kata air zam-zam dah tak relevan zaman sekarang ya, fikirlah balik ya. Takut kita berjumpa dengan Allah Taala dalam jiwa kita ragu apa yang terkandung dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Keraguan itu akan menimpa pada diri kita sendiri. Takut. Mungkin nanti ada orang tanya, hadisnya sahih ke tentang air zam-zam? Sahih tak sahih air zam-zam ni? Tunggu. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan air zam-zam. Baik sahabat sekalian, daripada perbahasan tu tadi kita dah nampak dah ya, penyakit terbahagi kepada dua, zahir dan juga batin. Penyakit batin ini pula terbahagi kepada dua, syak dan juga syahwat. Dan kemudian ubat untuk penyakit batin sama ada syak ataupun sama ada nafsu ya, bagaimana nak mengekang nafsu ya, bagaimana nak mengawal hawa nafsu, itu semua dibahaskan di dalam Islam. Jadi jawapan kepada persoalan pembahagian sakit yang nombor 2 ini, penyakit batin, ubatnya, penawarnya hanya ada di dalam Islam. Yakni Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Syaratnya mesti yakin. Tapi kalau tidak yakin, duk ragu dengan Quran hadis, tidak akan mendapat penyembuhan dan tidak akan mendapat kebaikan. Ingat air zam-zam ni ikut pada niat. Ya, nanti insya-Allah nanti kita bahas lagi kan. Kemudian setelah penyakit zahir ini, penyakit batin tu tadi, ada Nabi SAW dah sebutkan penawarnya ialah daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW, maknanya selesai. Jadi kalau nak rawat sakit jantung hati anda, rawatannya hanya ada pada Islam. Ya, hanya pada Islam. Anda kena cari Islam tu berguru dengan guru yang betul dengan kitab yang betul, guru yang beramal dengan dan ilmu. Anda akan mendapat rawatan daripada atibba al-qulub pakar-pakar perawat, doktor-doktor yang berkaitan dengan jantung hati ini, yakni orang yang betul-betul memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan beramal. Kalau cuma faham tapi tak beramal, cuma cerita habbatus sauda tapi tak beramal, hanya cerita madu, kelebihan madu tetapi tidak beramal, la yanfa, tidak akan memberi apa-apa manfaat. Baik, jadi selesai. Jadi besarnya Islam ni, kerana penyakit jantung hati ini lebih besar, lebih susah untuk dirawat banding dengan penyakit zahir. Tetapi penyakit yang besar itu, yang susah untuk dirawat, ada di dalam Islam. Jadi tinggal penyakit zahir. Jadi di dalam merawat dalam satu fasal Imam Ibn Qayyim menyatakan fi ilajin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil marda bil adawiyah at-tabi'iyah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merawat penyakit-penyakit. Nampak ni Nabi pun merawat juga. Nabi berikan solusi kepada sahabat-sahabat yang menderita sakit. Bukan semua bila sakit hantar ke
sana. Hantar ke sana. Oh, kononnya sana yang lebih ahli. Kononnya sana yang ahli. Dah. Ya. Dan di dalam kitab ini semua menceritakan, ya, kebanyakannya menceritakan bagaimana Nabi SAW memberikan solusi, ya, apabila para sahabat, ya, mengidap penyakit, ya. Jadi rawatan yang Nabi SAW guna, wa kana ilajuhu SAW lil marda thalathatu anwa', ya. Nabi SAW di dalam merawat orang-orang yang sakit ini, thalathatu anwa' terbahagi kepada 3 bahagian. Ada tiga bahagian. Ahaduha bil adawiyah at-tabi'iyah. Ya, salah satunya baginda Rasulullah SAW menggunakan al-adawiyah at-tabi'iyah. Ya, kalau terjemahan kita ni ubat tradisional. Cuma, ya, kena faham tradisional yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ialah tradisional yang telah disahkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bukan semua tradisional, ya. Asal semua tradisional, ya, boleh guna. Tak. Ada yang Nabi SAW, ya, teruskan daripada perubatan tradisional ni, dan ada yang Nabi SAW larang. Ni kena ambil perhatian. Sebab tu belajar, ya, kena daqiq, ya, kena halus, sediakan pen, ya, sediakan buku kertas, ya, buat catatan. Yang dimasukkan tradisional ni jangan ada pula nanti dengar curi-curi, ya. Dia dengar curi-curi, oh boleh tak pakai tradisional perubatan sunnah ni. Jadi dia pun masukkanlah kacip Fatimah, masukkanlah tongkat Ali, kemudian masukkan dengan alasan ubat-ubatan tradisional. Ya. Jadi yang dimaksudkan ialah ubat-ubatan tradisional yang telah disahkan, ya, disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW. Di antara contoh ubatan tradisional